Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik dan DIY Malaysia. Memang dah lama saya tak pernah update tentang ternakan ikan siakap secara aquaponik ni. Yang pertama sebab saya pun masih lagi belajar tentang selok-belok untuk menternak ikan siakap ni, terutama dalam sistem aquaponik. Yang kedua sebab kebelakangan ni memang saya sibuk dengan sistem kuasa solar untuk sistem aquaponik, terutama untuk pump oksigen. Untuk ternakan ikan siakap ni, pump oksigen wajib kena ada dan pump oksigen tak boleh mati langsung. Kalau pump oksigen mati, ikan siakap pun akan mati. Sebab itulah saya buat sistem kuasa solar sebagai backup power untuk pump oksigen ternakan ikan siakap ni. Dan yang ketiga sebab memang tak ada benda yang saya nak update pada tuan-tuan pasal ternakan ikan siakap ni. Sebab ternakan ikan siakap dalam sistem aquaponik ni pun sama juga dengan sistem aquaponik yang biasa. Sama juga macam kita bela ikan tilapia. Dan sebelum ni memang saya dah buat full tutorial daripada mula sampai siap macam mana cara tuan-tuan nak menternak ikan dalam sistem aquaponik ni. Tapi hari ni saya akan share dengan tuan-tuan pasal ikan siakap ni sebab ada sesuatu yang berlaku dan ada kaitan dengan pump oksigen. Sebelum tu bagi yang masih baru dekat channel ni dan pertama kali dengar tentang ternakan ikan siakap secara aquaponik ni, saya akan ceritakan serba sikit tentang ternakan ikan siakap dalam sistem aquaponik ni. Yang pertama adalah ikan siakap ni adalah ikan air masin yang dah mengalami proses peralihan daripada air masin kepada air tawar. Dan saya mula menternak daripada saiz 2 inci hingga 3 inci. Dan harga benih seekor RM1.80. Dan benih saya beli daripada Benut Aquamarine. Benih yang kita beli tu memang dah melalui proses peralihan daripada air masin kepada air tawar. Jadi untuk kita menternak ikan ni, kita hanya perlukan air tawar. Dan saya dekat rumah ni, saya gunakan air pahit yang saya tapis dengan menggunakan penapis klorin untuk buang klorin saja. Itu saja rawatan air yang kita perlukan untuk menternak ikan siakap ni. Dan dari segi rawatan air ni memang agak mudah. Tak banyak benda yang kita kena tengok, yang kita kena cek. Hanya pastikan air tu tak ada klorin saja. Untuk sistem ternakan, ikan siakap ni saya ternak dalam sistem aquaponik. Yang mana aquaponik ni kita gabungkan tanaman dan juga ternakan dalam satu sistem yang sama. Sebab dekat sini, dekat atas kita ada pokok dan dekat bawah kita ada tangki ternakan ikan air tawar. Dan selain pada siakap, kita boleh beli ikan tilapia, ikan jelawat, ikan kelah pun boleh. Dan sekarang ni memang saya eksperimen dengan ikan siakap dan juga tilapia. Dan dalam sistem aquaponik ni, untuk tanaman kita tak perlukan baja. Sebab amonia daripada tangki ikan ni akan ditukar menjadi nitrit. Daripada nitrit akan menjadi nitrit. Nitrit itulah baja untuk tanaman. Jadi untuk sistem aquaponik ni memang tak perlukan baja dan memang tak boleh kita masukkan baja. Untuk tempoh matang ikan siakap ni, daripada mula masuk benih sampailah kita boleh harvest, cuma ambil masa antara 5 hingga 6 bulan saja. Memang cepat. Sebab itulah siakap ni antara ikan yang paling sesuai dalam sistem aquaponik. Dan dari segi penjagaan pun tak banyak juga masalah. Cuma yang kita kena jaga cumalah pump oksigen saja. Sebab siakap ni memang tak boleh bertahan kalau tak ada pump oksigen. Itu saja benda yang kita kena jaga. Selain pada tu tak ada masalah. Cuma biasanya pada peringkat permulaan masa kita baru mula-mula nak masuk benih tu, penyakit yang ada biasanya penyakit white spot, kemudian penyakit reput ekor. Dan benda tu memang mudah untuk kita atasi. Kita gunakan ubat-ubat seperti Acriflavin, S1 dan sebagainya. Dan penyakit tu biasanya pada peringkat permulaan saja. Bila dah masuk bulan kedua, bulan ketiga, dah tak ada masalah dah. Cuma kena maintain pump oksigen saja. Untuk makanan utama yang saya gunakan untuk ternakan ikan siakap ni adalah pellet. Pellet yang saya gunakan sekarang ni daripada Starfeed. Yang ni adalah Marine Floating Fish Feed. Walaupun ni untuk marine, tapi tak ada masalah kalau kita bagi pada ikan air tawar. Sama saja. Cuma bezanya yang ni kandungan protein memang sangat tinggi. Untuk yang ni kandungan protein adalah 43%. Dan untuk ternakan ikan siakap ni, tuan-tuan boleh gunakan pellet yang lebih rendah kandungan protein, tapi pembesaran ikan tu adalah lebih lambat berbanding kalau kita bagi makan dengan pellet yang high protein. Tapi kalau tuan-tuan tak kisah kalau pembesaran ikan tu agak lambat, tak ada masalah, boleh gunakan pellet yang low protein. Sebab untuk pellet ni, satu beg 20 kilo ni harga dalam 120 lebih. Okey, selain daripada pellet, makanan tuan-tuan boleh bagi pada ternakan ikan siakap ni adalah anak ikan. Tapi dari segi kos memang tak tertanggung. Sebagai contoh, saya eksperimen dengan seekor ikan ni. Cuma seekor ikan saja yang saya bagi makan anak ikan. Untuk 3 hari RM10. Bermaksud dalam sebulan untuk seekor ikan ni saya perlukan bajet sebanyak RM100. Jadi untuk ternakan ikan ni dalam tangki, sistem aquaponik, sistem ras atau apa saja sistem yang tuan-tuan guna, makanan yang paling praktikal adalah pellet. Okey, daripada mula video tadi saya tekankan tentang kepentingan pump oksigen dalam ternakan ikan siakap ni, dan ni memang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan 3 kali saya bela ikan siakap ni, maksud ada 3 batch. Kali pertama saya masuk itu 100 ekor, ada masalah reput ekor, jadi saya buat rawatan dekat dalam akuarium belakang. Kemudian masa tu hos oksigen tercabut dan semuanya mati, 100 ekor. Kemudian kali kedua saya bela, alhamdulillah kali kedua tu okey. Cuma dia punya survive rate hanya 50% saja, maksudnya separuh saja ikan tu
yang hidup. Dan yang tu memang dah harvest. Dan yang ni adalah batch yang kedua sebab yang seekor memang agak terbantuk sikit. Jadi saya keluarkan, masukkan akuarium dan saya bagi makan ikan untuk eksperimen. Dan yang ketiga ni baru dalam 4 bulan dan akhirnya mati juga sebab masalah pump oksigen. Kali ni hos oksigen tak tercabut, tapi hari tu TMB trip tak ada power dan kebetulan pump yang saya gunakan tu walaupun dekat dalam dia memang ada bateri, tapi sebab bateri tu memang dah lama dan bateri tu pun dah kong dan ikan pun mati. Kali ketiga tu memang banyak 200 ekor. Sebab itulah saya tekankan betapa pentingnya pump oksigen dalam ternakan ikan siakap ni. Untuk yang ni nasib baik sebab ikan ni dalam akuarium dan dalam akuarium tu saya gunakan pump ni. Pump ni pun ada bateri dan bateri dia masih lagi elok. Dan untuk pump ni dekat dalam dia bateri gunakan bateri lithium, so dia punya jangka hayat lebih panjang berbanding dengan pump yang saya akan tunjukkan kejap lagi. Pump tu gunakan bateri silicate acid dan tempoh maksimum pun hanya 2 tahun saja. Dan tu dah lebih daripada 2 tahun, so bateri tu pun dah kong sebab tu ikan tu semuanya mati. Dan untuk ikan tilapia pula tak ada masalah hari tu sebab ikan tilapia ni duduk dekat dalam tangki yang besar, jumlah air yang banyak, jadi kandungan oksigen adalah lebih. Tapi pun masa tu ikan tu dah mula kekurangan oksigen, semuanya dah timbul, dah ambil oksigen dekat atas, tapi semuanya survive. Cuma ikan siakap saja 200 ekor semuanya mati. Dan sebelum ni bila saya buat video tentang sistem kuasa solar, projek-projek DIY, projek pasal elektrik, pasal bateri, ramai yang komplain, komen kat bawah kenapa asyik cerita pasal benda tu DIY saja, tak update pasal ikan. Sebenarnya channel ni bukannya drama. Kalau drama kita boleh create cerita supaya tuan-tuan boleh tengok, tapi ni real life. Ni adalah tutorial tentang cara nak menternak ikan. Jadi dan salah satu benda yang paling penting untuk menternak ikan siakap secara aquaponik ni adalah pump oksigen. Pump oksigen perlukan elektrik. Dan plan saya untuk ternakan ikan siakap ni selepas ni kita akan ada 3 power source. Yang pertama direct kepada TMB, yang kedua kita gunakan sistem kuasa solar, dan yang ketiga pump yang rosak tu saya akan tukar bateri, saya akan pasangkan bateri yang lebih besar supaya bila blackout pump tu masih boleh lagi on untuk tempoh masa yang lama. Dan untuk ternakan ikan siakap ni kalau tak ada backup power oksigen memang tak boleh nak blur. Okey, selain daripada power, perubahan yang saya akan buat nanti, sebelum ni ikan tilapia dekat belakang ni dalam tangki yang besar dan anak benih siakap dalam tangki ni. Jadi selepas ni apa yang saya akan buat, tangki yang besar ni saya akan gunakan untuk tangki anak benih siakap sebab tangki ni lebih besar, jumlah air lebih banyak, jadi jumlah oksigen pun lebih banyak. Dan untuk ikan tilapia ni memang dah boleh harvest, saya akan harvest sampai habis dan saya akan biarkan tangki ni kosong. Dan tangki ni pun saya dah kosongkan, ikan semua saya dah pindahkan. Sebelum ni ada ikan tilapia, saya dah pindahkan ikan tilapia masuk dalam tangki depan, tangki yang lebih kecil. Dan tangki ni memang besar, dekat 1000 liter. Dan lagi satu kelebihan kalau tangki yang besar ni, kita boleh elakkan masalah cannibalism. Sebab ikan siakap ni kalau saiz dia tak sama besar, yang besar tu dia akan makan yang kecil. Dan sekali dia dah makan ikan, dia tak akan makan lagi pellet. Jadi kalau kita ada tangki yang lebih besar ni adalah satu kelebihan dan kita boleh mengurangkan masalah cannibalism. Untuk batch yang keempat ni saya cuma akan masukkan 100 ekor saja anak benih. Sama ada siakap putih ataupun siakap merah saya tak pasti lagi, saya akan tengok nanti. Sebab benih siakap merah ni susah sikit nak dapat dan harga pun lebih mahal sikit. Siakap putih tadi RM1.80 dan untuk siakap merah harga dia RM3.80 seekor. So kalau 100 ekor pun dah RM380. Dan untuk kali ni sebelum kita masukkan anak benih, saya akan buat persediaan yang lebih rapi. Saya akan cuci dulu tangki ni, kemudian saya akan masukkan air dan kita biarkan air tu running dulu mungkin dalam 2 atau 3 minggu. Kemudian baru kita akan masukkan anak benih. Dan untuk filter pun saya akan pastikan semua biofilter, water filter semuanya berfungsi dengan baik, baru kita akan masukkan anak benih. Dan yang penting sebelum saya nak masukkan anak benih ni, saya akan pastikan dulu pump oksigen semua dah ada, solar power dah ada, bateri semua dah ada, baru kita masukkan anak benih. Sebab saya tak nak lagi benda yang sama berulang. Kita siapkan semua dulu, siapkan tangki, siapkan filter, air semua dah cantik, power pun dah tak ada masalah, barulah kita masukkan anak benih. Inilah pump yang saya gunakan selama ni, Hailia CP60, dan pump ni dekat dalam ada bateri. Jadi bila power trip, tak ada power daripada TMB, pump ni akan hidup dengan menggunakan bateri yang ada dekat dalam ni. Tapi sekarang ni masalahnya bateri ni pun dah kong, dah lama, dah lebih daripada 2-3 tahun. Jadi bateri ni pun dah rosak. Jadi sebab itulah bila tak ada power, bateri ni dah tak ada cas dan pump ni pun tak akan hidup. Daripada mula saya beli tu saya tak pernah lagi tukarkan bateri ni dan saya pun tak pernah buka dekat dalam ni. Jadi sekarang kita nak tengok jenis bateri yang digunakan. Kalau boleh tukar, kita akan tukar bateri. Dan kalau kita boleh modify untuk gunakan bateri yang lebih besar, saya akan modify. Kita tengok dekat dalam ni. Okey, dia gunakan bateri silicate acid. Berapa volt tak pasti, kena buka dulu. Kalau tengok dekat dalam pump ni nampak macam simple je. Jadi mudah untuk kita modify nanti. Ini dia punya pump.
bateri dan ni controller dan juga power supply. Dan kalau tengok pada pump ni, saiz dia lebih kurang sama besar dengan DC pump yang kita gunakan untuk sistem kuasa solar nanti. Ini 12 volt DC. Yang ni saya tak pasti saya menggunakan DC ataupun AC, nanti saya akan cek. Kalau tengok saiz tak jauh beza. Dan kalau kita tengok pada bateri ni pun memang confirm lah bateri ni dah rosak. Dekat terminal pun ni dah tercabut. Bateri pun dah mengembung, atas melembung, kiri kanan pun melembung. Dan confirm lah bateri ni dah rosak. Kabel putih ni untuk positif, dan sebenarnya ni banyak benda kita boleh modify dengan pump ni. Mungkin juga kita boleh gunakan pump ni dengan sistem kuasa solar secara direct, ataupun kita tukar je bateri, dan ataupun kita tukarkan kepada bateri yang lebih besar, kita buat external connection pergi ke bateri yang lebih besar. Dan untuk pump ni saya pun tak pasti lagi apa yang saya nak buat, sebab ada banyak pilihan, sama ada tukar bateri yang sama saiz, ataupun tukar kepada bateri lithium ion phosphate, ataupun tukar kepada external bateri yang lebih besar. Kita sambungkan kabel direct kat sini dan bateri dekat luar. Banyak opsi yang kita boleh buat, banyak pilihan kita ada untuk masalah pump ni. Tapi yang tu saya akan buat dalam video yang lain lah. Kita akan fokuskan tentang pump ni saja. Okey, nampaknya tu saja yang dapat saya share dalam video kali ni. Selepas ni untuk sistem ni saya akan siapkan dulu sistem kuasa solar, pump oksigen, tukar bateri semua. Kemudian baru saya akan masukkan balik anak benih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.